InsyaAllah. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wassabi ajma'in. InsyaAllah, hari ini saya ingin buat satu perkongsian, dan saya cadang untuk setiap hari saya ingin buat satu kisah kehidupan. Kehidupan siapa? Okey, saya ingin bedah satu buku iaitu 65 Gambaran Kehidupan Sahabat yang ditulis oleh Dr. Abdul Rahman Rafat Al-Bashar, Keluaran Pustaka Salam. Kenapa kita perlu mengkaji sejarah? Wow, kita pertanyaan tentang sejarah kan. Selalunya di sekolah pun kita belajar tentang sejarah. Sebab apa? Sebab dengan kita mengkaji sejarah, moga-moga kita tidak terjatuh di lubang yang sama, ataupun dengan sejarah kita mendapat suatu inspirasi atau pengajaran teladan iktibar yang kita boleh ambil untuk kita gunakan untuk kehidupan masa akan datang. Sama ada benda tu kita boleh buat ataupun tidak boleh buat. So, dengan sejarah tu kita tidak mengulangi kesilapan orang-orang yang terdahulu, atau dengan kita belajar sejarah kita boleh mencari landasan atau mencari sesuatu yang boleh kita gunakan untuk masa hadapan akan datang. Begitulah juga dengan kita belajar mengetahui pengalaman kehidupan seseorang tu, mungkin dengan itu kita boleh mengutip sedikit inspirasi ataupun pengajaran atau iktibar daripada kehidupan orang-orang yang terdahulu untuk kita jadikan pengajaran untuk kehidupan kita masa ini atau masa akan datang. Masa ini atau masa akan datang, kan? So saya teringat satu kisah, saya ada terdengarkan dalam Tanyalah Ustaz TV3. Seorang bertanya kepada Ustaz tu, saya tidak ingat siapa nama Ustaz tu. Lepas tu dia bertanya, adakah boleh dan dapat pahala sekiranya kita mengkaji kehidupan orang salafus soleh atau membaca kehidupan orang salafus soleh dengan niat untuk dia berdekat kepada Allah. Okey, kata Ustaz, apabila kita, ya, Ustaz tu menjawab, ya, dapat pahala apabila dengan kita mengkaji kehidupan ataupun kita mengetahui, kita membaca kehidupan orang salafus soleh, orang-orang soleh ni, dengan niat kita ingin mencontohi kehidupan diorang dan kita ingin menjadi seperti mereka. Akhirnya mendekatkan kita lebih kepada Allah. Apabila kita ingat susuk taubat seorang-seorang tokoh tu, orang-orang soleh, kita ingat kepada Allah. So, mungkinlah kita tidak baik seperti orang-orang soleh tu, tapi kita niat ingin berubah seperti mereka, menjadi baik seperti mereka, walaupun tidak terbaik lah, tapi ingin menjadi baik seperti mereka, insyaAllah. So, insyaAllah hari ini saya ingin share satu kisah sahabat iaitu Shu'aib Ar-Rumi. Mungkin ada orang pernah dengar kisah ini, ada juga mungkin orang yang baru-baru dengar, atau juga orang yang 50-50 dengar, macam CP-CP yang dengar nak dengar, macam ingat tak ingat kan kisah Shu'aib Ar-Rumi. Okey, siapakah Shu'aib Ar-Rumi? Orang selalu ingat Shu'aib Ar-Rumi ni adalah orang daripada golongan bangsa Parsi. Tapi sebenarnya Shu'aib Ar-Rumi ni bukanlah berketurunan Parsi, tetapi dia berketurunan Arab Tulen. So, kenapa mendapat gelaran Shu'aib Ar-Rumi? Sebabnya gelaran Shu'aib Ar-Rumi ni diberikan disebabnya Ar-Rumi, Shu'aib ni dia bertutur kata dalam bahasa Arab ni dengan sangat pekat gitulah. So, dia disebut Ar-Rumi. Okey, Shu'aib Ar-Rumi, siapakah ayahnya? Dan apakah keturunan ayah atau ibunya? Okey, Shu'aib Ar-Rumi ni keturunan ayahnya adalah Bani Numair. Manakala
ibunya adalah keturunan Bani Tamim. Okey, saya akan bagaimana gambaran susuk tubuh Syuaib Rum ini. Dalam buku ni digambarkan bahawa Syuaib Rum ini mempunyai wajah yang sangat putih berseri. Sangat putih lah kan. Lepas tu rambutnya kemerah-merahan. Bayangkan macam Mat Saleh, rambutnya kemerah-merahan. Lepas tu dia adalah seorang yang cergas dan bijaksana. Lepas, nanti kita akan tengok macam mana cara kebijaksanaannya terlihat. Lepas tu dia ni adalah seorang yang sangat periang dan dengan sifat ramah tamahnya ni menjadi penghibur kepada ayandanya. Okey, Syuaib Arumi, ayandanya ni adalah bekerja sebagai wakil kepada Kisra, iaitu Maharaja Parsi, Maharaja Parsi. Dia diperintahkan untuk menjadi wakil kepada Kisra kan, iaitu di Basra. Susah juga kan mau sebut nama-nama ni, tapi pekat, pelat. Okey, bapaknya ni menjadi wakil, nama bapaknya adalah Sinan bin Malik An-Numairi. Dan dia menjadi wakil di satu tapak pemerintahan yang dikenali sebagai Basra. Dikenali sebagai Basra. Pada suatu hari, Syuaib Arumi ni berjalan-jalan dengan ibunya. Di manakah mereka berjalan-jalan? Mereka berjalan-jalan ke suatu tempat yang dinamakan Tasani di Iraq. Sewaktu itu Syuaib Arumi berjalan dengan ibunya yang ditemani oleh pengawal keselamatan. Macam orang-orang yang golongan bangsawan yang kalau zaman-zaman dahulu kan orang golongan yang bangsawan ni, orang-orang golongan raja ni, golongan bangsawan lah, orang-orang yang hebat kan. Selalunya mereka akan berjalan dengan dikawal ketat oleh pengawal keselamatan, bodyguard lah dikatakan gitu. So satu hari tiba-tiba orang Rom ni, tentera Rom ni datang dan menyerang semuanya. Dan diorang mengambil harta rampasan, merampas harta diorang dan menawan wanita dan kanak-kanak. Antara kanak-kanak yang tawan tu adalah Syuaib. So ke mana kanak-kanak yang diorang bawa, orang-orang tentera Rom ni bawa? Okey, kanak-kanak dan wanita ini tentera Rom bawa, diorang akan jual dan dijadikan sebagai hamba. So mereka dijual. Apabila sampai ke negara Rom, diorang ni dijual. Dan Syuaib Rumi pun turut terlibat menjadi hamba. So Syuaib Rumi ni, kalau kita tengok kisah-kisah zaman dulu kan, hamba ni kadang-kadang silih berganti. Dia punya tangan tuannya. Kadang-kadang beli A beli B, B beli hamba ini A, C beli hamba B, gitulah kan. Macam silih berganti tuan-tuannya. So pada suatu hari ni Syuaib Arumi ni akhirnya Syuaib Arumi ni dia bekerja di dalam istana. Kayak gitulah. Okey. So pada suatu hari Syuaib Rumi ni dia sangat hebat kan. Kan dia ni adalah orang yang bijaksana. So dia suka dia ni memerhati macam mana corak kehidupan masyarakat orang Rom. Syuaib Rumi mengatakan bahawa corak kehidupan orang Rom ni, kalau dalam buku ni dikatakan bahawa kehidupan orang Rom ni, corak kehidupan orang Rom ni sangat macam jahat lah. Jahat, saling tindas menindas. Golongan bawahan ditindas oleh golongan atasan. Kalau kita baca sejarah pun begitu kan. Golongan bangsawan sentiasa menindas golongan bawahan.
Dorang Shuaib Rumi ni dia rasa benci, sangat benci dengan dan memandang hina dengan culture masyarakat orang Rom ni. Pada satu hari, Shuaib Rumi ni dia mendengar perbualan siapa? Perbualan seorang pendeta Nasrani kepada salah seorang pemimpinnya. Apa yang Shuaib Rumi dengar? Inilah yang akhirnya membawa titik tolak kepada satu semangat baru untuk Shuaib Rumi berhijrah. Kata pendeta Nasrani ni kepada salah seorang pemimpinnya pada waktu ketika itu, dia kata, sudah hampir masanya seorang Nabi akan keluar dari Mekah di tanah Arab. Baginda akan membenarkan risalah Isa bin Maryam dan mengeluarkan manusia daripada kegelapan kufur kepada cahaya keimanan. So, Shuaib Rumi ni akhirnya dengan kata-kata itu, Shuaib Rumi dia cuba untuk melarikan diri daripada Rom. So satu hari dia melarikan diri daripada Rom, akhirnya sampai ke Mekah. Dia sampai ke Mekah. So dia sampai ke Mekah dan dia menjadi menjadi pedagang. Dengan siapa dia mengikat perdagangan ni? Iaitu Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an. So, Shuaib Rumi ni menjadi pedagang di tanah Arab, iaitu Mekah kan. Shuaib Rumi ni Shuaib Rumi ni dia macam dia masih teringat tentang percakapan pendeta tu, perbualan pendeta tu kan kepada pemimpinnya, itu akan lahir kan, akan keluar seorang Nabi dari Mekah di tanah Arab. So akhirnya dia ke tanah Arab sudah, lepas tu dia menjadi pedagang di tanah Arab. Dia selalu menanti-nanti, bilakah rasul itu akan muncul, bilakah rasul itu akan keluar. Pada suatu hari, Shuaib Rumi ni mendengar perkabaran bahawa Muhammad bin Abdullah telah diutus sebagai Nabi. Kalau kita ingat balik sejarah di dalam buku sejarah pun ada, dalam sejarah Islam pun ada menyatakan bahawa Muhammad ni sebelum dilantik sebagai rasul, dia digelar sebagai Al-Amin, iaitu lelaki yang amanah. So apabila Shuaib Rumi tahu bahawa Muhammad ini dilantik ataupun menjadi utusan Allah sebagai Nabi, Shuaib Rumi sangat ingin berjumpa dengan Muhammad. Tidak sabar kan. Tetapi pada waktu itu keadaan Mekah macam dia orang Mekah macam ada di Mekah ni terbagi kepada dua sudah. Satu orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, satu lagi orang musyrikin Mekah, iaitu yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, iaitu dia sangat menentang Nabi Muhammad, orang musyrikin Mekah ni. So pada waktu itu siapa sahaja yang beriman kepada Rasulullah, mereka akan bertindak kasar kepada orang tu. So pada waktu itu juga Shuaib Rumi sangat berhati-hati untuk bertemu dengan Rasulullah. So satu hari dia berjumpa dengan Rasulullah di mana? Di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam di Safa. Rumah Al-Arqam ni dijadikan sebagai tempat perjumpaan mereka, iaitu macam tempat usrah lah gitu. So di situlah Shuaib Rumi mengucap 2 kalimah syahadah di hadapan Rasulullah. So ada satu tahap, iaitu tahap penyiksaan di Mekah kepada orang-orang mukmin pada waktu itu. Kebanyakan orang-orang yang disiksa di Mekah ni, umat Islam yang disiksa adalah sangat banyak kan.
dan kebaikan mereka daripada golongan bawahan, iaitu golongan hamba. Sebab banyak golongan hamba yang memeluk Islam pada waktu itu. Sebab apa? Sebabnya Islam ni, diorang menampak Islam ni sangat adil. Iaitu apabila seorang yang memeluk Islam tu tarafnya adalah sama sahaja dengan semua orang umat Islam. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Semua di pandangan Allah itu adalah sama. Yang membezakan adalah takwa. Itu yang membezakan, bukannya kekayaan. Jadi banyak golongan orang-orang golongan hamba ni yang memeluk Islam. Dan tidak juga kurangnya, kebanyak juga golongan-golongan bangsawan pada ketika itu yang memeluk Islam. Siapakah dia? Dia adalah Umar bin Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab, Abu Bakar, Uthman bin Affan dan banyak lagi kan, insyaAllah. So pada disebabkan penyiksaan banyak berlaku pada waktu itu, turunlah wahyu Allah kepada Nabi Muhammad untuk berhijrah ke mana? Ke Madinah. So waktu penghijrahan ni kan Syuaib Ar-Rumi ni adalah seorang pedagang, antara pedagang yang kaya jugalah di Mekah juga. So waktu berhijrah ni, Syuaib Ar-Rumi pun mau mengikuti hijrah, mau juga mengikuti penghijrahan Rasulullah, sebabnya dia sangat cinta kepada Rasulullah. Kecintaannya kepada Rasulullah dan Allah ni sangat mengatasi segalanya. Macam itulah kan. So dia pun mahu ikut serta dalam penghijrahan tu. So apabila dia mau keluar, dia ditahan oleh musyrikin Mekah. Bangsa musyrikin Mekah pada waktu itu, orang Quraisy. Kenapa diorang tahan? Okay. Kita tahu dulu kenapa dia tahan. Tapi ditahanlah Syuaib Ar-Rumi ni. Masa ditahan ni, Syuaib Ar-Rumi membuat hela. Itu macam mana dia hela untuk melepaskan diri pada tahanan-tahanan orang penjaga-penjaga orang Quraisy ni lah, musyrikin Mekah ni. Dia membuat hela, iaitu dia pura-pura sakit perut lah. Lepas tu dia asyik-asyik keluar tandas, pergi tandas, keluar masuk tandas. So pada orang-orang yang menjaga Syuaib Ar-Rumi pada waktu itu, macam dia cakap lah, janganlah kau risau, marilah kita tidur rehat. Sebabnya Syuaib Ar-Rumi ni, dia telah disebabkan oleh Lata dan Uzza dengan perutnya, sakit perutnya. Sedangkan sebenarnya itu adalah hela daripada Syuaib Ar-Rumi. So apabila Syuaib Ar-Rumi nampak orang-orang yang menjaga dia ni, orang-orang yang menjaga dia ni tertidur, so dia cubalah untuk melarikan diri. Apabila dia cuba melarikan diri, sudah melarikan diri dengan kudanya, dengan sangat pantasnya dia cuba melarikan diri. Tetapi apabila penjaga-penjaganya tu sedar, diorang cuba memburu Syuaib Ar-Rumi. Dan sampai satu tahap kan, dia hampir mendekati Syuaib Ar-Rumi. Syuaib Ar-Rumi pun keluar-keluarkan panah. Dia cakap dengan diorang, apa yang diorang sebenarnya mahu? Benda yang diorang mahu untuk melepaskan Syuaib Ar-Rumi? Lepas tu diorang pun cakap bahawa kau datang ke Mekah ni dengan sehelai sepinggang. Kau tidak boleh bawa harta-hartamu ke Madinah dengan begitu sahaja. Lepas tu kata Syuaib Ar-Rumi, sekiranya aku meninggalkan hartaku kepada kamu, adakah kamu akan melepaskan aku? Lepas tu mereka pun menjawab, ya. Maka dengan persetujuan kedua belah pihak, Syuaib Ar-Rumi dilepaskan, iaitu dengan dia melepaskan semua harta-harta yang ada di Mekah tu kepada orang musyrikin Mekah. So Syuaib Ar-Rumi pun dilepaskanlah dengan persetujuan itu. Lepas tu dia pun pergilah ke Madinah dengan perasaan yang semangat dan berkobar-kobar dengan perasaan kerinduannya kepada Rasulullah. Lepas tu dia berkata bahawa dia ni macam sesungguhnya Syuaib Ar-Rumi ni pergi ke Madinah dengan membawa agamanya kerana Allah, walaupun dengan sehelai sepinggang. Dia tidak akan rasa menyesal sedikit pun, disebabkan kecintaan kepada Rasulullah dan agama ni
lebih mengatasi segala benda di dunia ni. So, sewaktu Syuaib Rumi ni hampir sampai ke Madinah kan, uh, Rasulullah nampak Syuaib Rumi. So, apa kata Rasulullah? Dia kata, untunglah jualanmu wahai Abu Yahya, untunglah jualanmu. Baginda mengulang, untunglah jualanmu wahai Abu Yahya, untunglah jualanmu Abu Yahya. Dia ulang 3 kali kan. Masa dia ulang 3 kali, dia ulang kata-kata tu banyak 3 kali. So, kata Syuaib Rumi, sesungguhnya kan masa berlakunya macam pertelingkahan ataupun berlakunya macam kejar-mengejar antara Syuaib Ar-Rumi dengan penjaga tu kan, hanya Syuaib Rumi dengan penjaga tu je yang tahu. Tapi sebelum Syuaib Rumi menceritakan kepada Rasulullah, Rasulullah sudah tahu. Siapakah yang memberitahu? Iaitu malaikat. So dengan pengorbanan Syuaib Rumi ni, Allah turunkan satu ayat kan yang menceritakan keadaan ini, iaitu dalam surah Al-Baqarah 207, ayat 207. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keridaan Allah semata-mata, dan Allah pula amat belas kasihan akan hamba-hambanya. Ayat ini turun menceritakan keadaan kisah pengorbanan Syuaib Rumi. So apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah teladan? Kalau bagi saya sendiri, saya suka kisah Syuaib Rumi ni adalah kita boleh tengok bagaimana pengorbanan Syuaib Ar-Rumi ni untuk agama. So dia macam demi kerana agama dia melepaskan segalanya untuk lebih dekat kepada agama Islam tu sendiri, ataupun untuk mempertahankan akidahnya tu sendiri, keimanannya sendiri. Untuk mempertahankan keimanannya sendiri, dia sanggup mengorbankan harta bendanya tu. Sebabnya sebab dia rasa macam mana orang yang bercinta, dia sanggup melepaskan apa-apa sahaja demi mempertahankan cintanya. Begitulah Syuaib Rumi kan. Kerana dia telah merasai cinta kepada Islam tu, kemanisan iman kepada Islam tu sendiri, akhirnya dia sanggup melepaskan dunia ni untuk mendapatkan kemanisan iman tu sendiri. Dan kerana kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah, dia sanggup kan menggadaikan segalanya demi merebut cinta Allah dan Rasul. Begitulah juga dalam kehidupan kita kan. Kita ni sering kadang-kadang dalam kehidupan kita ni ada masanya kita akan sering terpaksa memilih antara akidah ataupun dunia, antara akidah ataupun dunia. Ada pekerjaan tetapi pekerjaan itu adalah haram. Itu kan antara akidah dan dunia. Ada juga benda-benda yang akhirnya kadang-kadang ada benda yang sekiranya kita pilih, benda tu adalah menggadaikan akidah kita. So apabila cinta tu ada dalam diri kita, sebenarnya benda tu mampu mengatasi dunia tu. Ingatlah, sesungguhnya apabila kita mengejar dunia, akhirat tu akan lari. Tetapi apabila kita mengejar akhirat, dunia tu akan datang lari kepada kita. So insya-Allah kan. Dan moga-moga